نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والدعوة إلى الخير والحث على التمسك والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله بالكتاب وسنة صلى رسوله الله عليه وسلم صلى الله عليه لا وسلم حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم. Okey, sambung menjaga dua kaki. Dan hendaklah engkau memelihara kedua kakimu daripada berjalan ke tempat yang diharamkan atau berjalan menuju kepada sultan yang zalim. Sebab itu Nabi bagi tahu jihad yang paling besar apa? Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, jihad yang paling mulia kata Nabi ialah bercakap benar di hadapan pemimpin yang zalim. Keempat-empat kita punya imam mazhab semuanya pernah dipenjara hanya sahaja kerana bertentangan cakapnya dengan pemimpin. Faham? Pertentangan dia punya perkataan dengan pemimpin. Dia tidak mau laksanakan apa yang pemimpin mau, maka ditangkap. Keempat-empat kita punya imam mazhab. Jadi diharamkan berjalan menuju ke tempat atau ke tempat yang diharamkan ataupun kepada sultan yang zalim. Berjalan menuju kepada sultan yang zalim itu tanpa ada darurah dan paksaan adalah maksiat yang besar, kerana yang demikian itu dianggap tawadhu', merendahkan diri bagi mereka. Maknanya terutamanya bagi ulama lah. Ulama-ulama dia tidak boleh tunduk kepada sultan ataupun raja. Dia mesti menjadi penasihat kepada raja. Faham? Percakapan mereka, raja mesti mengambil nasihat dan juga percakapan daripada ulama. Bukan ulama mengambil nasihat ataupun percakapan daripada raja ataupun sultan. Kalau ulama tersebut tidak mampu menasihati sultan, maka ulama tersebut dipanggil ulama su ataupun ulama yang zalim. Faham? Sebab tu ulama-ulama dahulu bila mana mau diangkat sebagai penasihat sultan, ramai yang tidak mau sebab takut terikut cakap sultan melebihi daripada sultan yang ikut cakap mereka. Faham? Bagi mereka dan menghormati atas kezaliman mereka. Tapi kalau pemimpin yang tak zalim tidak ada masalah. Faham? Ini pemimpin yang zalim. Sedangkan Allah menyuruh kita supaya berpaling daripada orang-orang yang zalim. Seperti mana firman-Nya, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Maksudnya, dan jangan engkau cenderung hatimu kepada orang-orang yang zalim. Maksud cenderung hati ni berkawan dengan orang yang zalim, bersubahat dengan orang yang zalim, happy, bergembira, lepak dengan orang yang zalim. Itu maksud cenderung hatinya kepada orang yang zalim. Faham? Jadi bila mana seseorang itu gembira dengan orang-orang yang zalim, bermakna seolah-olah mereka ridha dengan kezaliman yang telah mereka lakukan. Maka ini semestinya hukumnya adalah haram. Nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Dia tidak zalim, tapi rapat dengan orang yang zalim. Dia tidak zalim, tapi hatinya cenderung kepada orang yang zalim, gembira dengan orang yang zalim. Sebab itu mau pangkal pemimpin, cari pemimpin yang tidak zalim. Faham? Satu kata ulama, orang yang memangkah dengan pangkahan yang salah, itu pun akan dipangkah oleh malaikat nanti. Faham ni? Sebab apa? Fatamassakumun nar. Nanti dia akan disentuh oleh api neraka. Apatah lagi kalau perjalananmu menemui sultan yang zalim itu untuk meminta sesuatu daripadanya. Faham ni? Ada satu orang raja bertemu dengan Salim bin Abdullah. Siapa Salim bin Abdullah? Cucunya Sayyidina Umar al-Khattab. Salim bin Abdullah, Abdullah bin Umar. Faham ni? Jadi raja tu
jumpa dengan Salim bin Abdullah di dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Okey. Jadi raja tu kata, "Wahai Salim, apa yang engkau mau daripada saya? Cakap saja, saya akan tunaikan." Cakap saja, saya akan tunaikan apa sahaja kau punya keinginan. Faham? Lepas tu Salim kata, permintaan ni ada dua. Satu permintaan dunia, satu permintaan akhirat. Mana satu yang kau mau tunaikan? Raja tu kata, permintaan akhirat aku belum tentu dapat selesaikan, dapat tunaikan, apatah lagi permintaan akhiratmu. Jadi maksudnya apa? Permintaan dunia. Apa kata Salim bin Abdullah? Dia kata apa? Dia kata, untuk minta hal dunia kepada pemilik dunia ni pun saya tidak pernah minta, apatah lagi kepada kamu. Maknanya apa? Maknanya kepada Allah yang menciptakan dunia ni pun dia tidak pernah minta dunia sama sekali. Faham? Ini kan pula mau minta kepada kamu yang bukan pemilik dunia, yang bukan pencipta dunia. Nih, waraknya hati Salim, sampaikan hal dunia pun dia tidak pernah minta kepada Allah sekalipun. Kita depan Kaabah bukan main lagi, mau kaya lah, mau Ferrari lah. Faham? Mau apa lagi? Macam-macam, ikan belaga yang mahal lah. Faham nih? Mau syutan yang mahal. Faham? Semua macam-macam kita minta, mau kitab yang banyak lah. Faham nih? Bukan, mau kitab yang banyak lah. Keluarga profesora. Faham nih? Macam-macam kita minta. Salim bin Abdullah, waraknya dia ada sifat warak yang sangat tinggi, sehingga kan apa? Sehingga kan mau minta hal dunia dengan Allah sekalipun dia tidak malu dia. Malu minta dengan Allah. Sampai kan dia kata apa? Depan Allah, di dalam masjid Allah, mau minta dunia lagi kah? Kata Salim bin Abdullah. Depan Allah, di dalam rumah Allah masih boleh fikir dunia lagi kah? Masih boleh ingat dunia lagi kan? Mau minta dunia dengan Allah, padahal Allah di depan mata tu. Adakah benda yang lebih mulia daripada Allah? Adakah benda yang lebih besar daripada Allah? Adakah benda yang lebih indah daripada Allah? Sampai di depan Allah kita boleh minta dunia. Itu kata Salim bin Abdullah. Tengoklah anak siapa? Abdullah bin Umar. Faham ni? Salah satu daripada mufti bersama-sama dengan para sahabat. Maka ini jelas dikira mengusahai yang haram, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a li ghaniyyin salihin dhahaba thulutha dinihi." Sesiapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya yang saleh, kerana kekayaannya, bukan kerana ilmunya, bukan kerana amalnya, tapi kerana kekayaannya. Kita jumpa ulama, "Assalamualaikum Ustaz." Dari jauh lagi. Wow, siap buat black metal lagi. Tapi jumpa pemimpin, "Assalamualaikum Tuan." Sampai terbalik dia punya tangan kita pergi cium. Tapi dengan ulama, "Assalamualaikum Ustaz, dah datang kuliah hari ni." Wow. Siap tunjuk simbol rock lagi, faham ni? Tapi dengan pemimpin, faham? Bilal panggil azan 5 kali sehari di masjid, tak ada mau datang. Padahal Allah mau bagi syurga tu. Faham? Sekali pemimpin datang bagi beras 5 kilo. Faham? Satu kampung tu datang. Faham ni? Satu kampung tu datang. Semata-mata mau dapat beras. Tapi Allah mau bagi apa? Syurga. Tapi tak ada orang mau datang. Faham ni? Okay? Jadi siapa yang merendahkan dirinya, maksud merendahkan dirinya terlalu hormat. Okay? Terlalu hormat dia kepada orang kaya yang soleh kerana kekayaannya, maka telah hilang 2/3 daripada agamanya. Faham ni? 2/3 daripada agamanya. Okay? Sifat iman, sifat sabar, sifat syukur. Okay? Syukur, sabar, dan juga ikhlas. Itu tiga penyempurna agama tu. Faham? Iman, ikhlas, syukur, dan sabar. Faham ni? Jadi kalau dia sudah menundukkan dia punya hati, cenderung hatinya kepada orang kaya, ini orang kaya yang soleh ni, apatah lagi orang kaya yang tidak soleh, yang zalim. Lagi hilang semua dia punya agama di dalam diri dia. Cuba lihat Haikal, begitu dahsyat akibat tawadhu' atau merendahkan diri kepada orang kaya yang soleh kerana kekayaannya. Maka betapa pula kalau engkau tawadhu' kepada orang kaya yang zalim. Okay? Ringkas kata, segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat daripada nikmatnya Allah yang diberikannya kepadamu.
Jadi suatu Allah sebutkan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan pandangan yang sombong, dengan jalan yang sombong. Okey? Maka hendaklah engkau jangan mengerjakan satu pun daripada anggotamu untuk melakukan sebarang kemaksiatan. Tetapi sebaliknya, hendaklah engkau pergunakan segala anggotamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sebab memang tujuan anggota badan ini pun untuk ibadat, bukan untuk maksiat. Okey? Dan ketahuilah, apabila engkau cuai, apa tu cuai lah? Lalai. Okey? Maka akibatnya, kesannya akan kembali kepadamu, dan apabila engkau rajin, maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Okey? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik kepada dirimu sendiri. Allah Maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Faham ni? Syekh Nasir ada bagi satu amalan. Amalan kalau orang berniaga, okey, mau laris dia punya perniagaan dan supaya jadi kaya. Dia dapat ijazah ni daripada Syekh Zainal Asri dan juga dapat daripada Habib Abdul Rahman Al-Ahdil. Dia sudah ijazahkan ustaz. Dia punya amalan selepas subuh zikir 11 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Dia mesti tiga waqaf, 3 berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. 3 waqaf, 3 berhenti. 11 kali lepas solat subuh zikir. Faham ni? Lepas solat subuh pada waktu subuh. Faham? Faham ni? Kevin. Faham? Bukan lepas solat subuh jam 11 apa? Mau dekat Zuhur sudah. Faham ni? Jelas ah? 11 kali. Amal tu baca. Dan ketahuilah apabila engkau cuai, bukan, mana ni? Allah Maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalan. Satu orang Arab kalau dia buka kedai, dia tulis di atas kedainya tu apa? Wa kaifa akhafu 'anil faqri wa ana 'abdul ghani. Dia tulis di atas tu. Dia kata, bagaimana aku boleh takut dengan kemiskinan sedangkan aku hamba kepada yang Maha Kaya? Supaya apa? Supaya semangat dia apa? Berniaga dan yakin dengan rezeki daripada Allah. Wa kaifa akhafu 'anil faqri wa ana 'abdul ghani. Kenapa? Bagaimana aku boleh takut dengan fakir, takut dengan kemiskinan? Faham ni? Sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya. Teringat pula dulu ada datang Habib Abu Bakar Al-Adni. Okay? Masa tu Habib Ali Zainal Abidin jadi mutarjim, kan? Jadi Habib Abu Bakar tanya, "Man mutarjim?" Dia tanya, "Man mutarjim? Siapa mutarjim?" Habib Ali kata, "Kalau kita lah yang terjemah, apa kita kata?" Ana. Habib Ali dia nak kata ana. Tawaduknya Habib Ali. Dia kata apa? Dia kata al-faqir. Man mutarjim? Al-faqir. Dia kata al-faqir. Dia nak cakap ana, dia cakap al-faqir. Maknanya yang berhajat kepada engkau, yang berhajat khidmat kepada engkau. Dia al-faqir. Dia kata ana. Wah. Okey? Dia cakap apa? Al-faqir. Allah Maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Sebab tu dapatkan Allah, usaha untuk dapatkan Allah terlebih dahulu. Bila dapat Allah, khalas, dapat semua. In wajadtani wajadta kulla syai. Kalau kamu dapat aku, kata Allah, kamu dapat segala-galanya. Wa in faqadtani fa'ataka kulla syai. Tapi kalau kamu tidak dapat aku, kata Allah, kamu takkan dapat apa? Takkan dapat apa-apa. Wa ana khairu min kulli syai. Aku lebih baik daripada segala sesuatu. Jadi dapatkan Allah dulu. Bila dapat Allah, dunia datang melutut di hadapan antum. Faham? Tapi kalau kamu kejar dunia pun kamu tercicir, akhirat pun lagi lah akan tercicir. Jadi fokus kejar akhirat, dunia akan datang melutut. Okey? Jadi sebelum kita pergi mana-mana, usahakan misal. Ini Ustaz Fadli Al-Yamani. Ustaz Fadil Al-Yamani, abang Ustaz Syauqi. Okey?
Dia cerita apa? Dia kata dia ni setiap pagi dia mau pergi beli nasi lemak, mesti dia sembahyang hajat dulu. Dia akan sembahyang hajat dulu. Faham? Dia beli 2 saja. Kadang-kadang orang bagi 10. Kadang-kadang memang niat kita untuk beli. Faham ni? Tapi keberkatan tu kita tak tahu. Ada orang bayarkan, ada orang bagi free, ada orang minta 2, dibagi 10. Faham? Allah mudahkan. Sebab apa? Sebab kita minta sesuatu tu daripada Allah dulu. Memang kita mau beli 2 pun, tapi sebelum kita beli 2, kita minta dulu kepada pemilik segala langit dan bumi. Lepas tu pergi kedai. Ini kita boleh amalkan. Faham ni? Lepas tu dia bagi tahu, dia beli 2, orang bagi 10. Dia janganlah pula besok nanti antum beli 2. Kenapa, Dek? Rupanya menunggu 10 lagi. Faham ni? Jangan begitu, ha? Anu makcik, semalam aku dengar. Tak bayar begitu mantap. Faham? Tak apa? Tak bayar. Faham? Okey? Allah Maha Kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Tetapi setiap orang akan tertakluk. Tertakluk ni apa? Daripada perkataan alaq. Alaq ni maknanya apa? Terikat ataupun terhubung. Faham ni? Okey? Pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakan di dunia ini. Faham? Maka jangan sekali-kali engkau berkata Allah itu Tuhan yang maha mulia, lagi pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Kerana ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar, tetapi mempunyai tujuan yang salah. Orang yang memperkatakannya digelarkan dengan ahmak. Apa dia ahmak? Ahmak ni yang terbodoh daripada segala yang bodoh. Tu ahmak. Faham? Ahmak. Okey? Dia isim tafdil dengan makna tasghir. Okey? Dia kalau isim tafdil, dia tak semesti maknanya tafdil. Faham? Macam semalam kita sebut apa semalam? Bukan yang apa ayat semalam tu yang kita sebut tasghir? Ingat tak? Ha? Afgar kan? Ya kan? Dia isim tafdil tapi makna tasghir. Faham? Sama macam ini. Dia isim tafdil tapi maknanya tasghir. Okey? Tetapi mempunyai tujuan yang salah. Orang yang memperkatakannya digelarkan dengan ahmak. Kenapa dipanggil ahmak? Sebab dia begini. Dia menggunakan sifat pengampunan Allah sebagai lesen untuk dia meneruskan maksiatnya. Itu maksud dia. Faham? Tetapi kalau dia banyak dosa, kemudian dia mau taubat pada Allah dan dia sedapkan hatinya dengan ini, tak ada masalah. Ya Allah ni maha pengampun. Supaya dia tak rasa putus asa tu. Kan Allah haramkan orang berputus asa daripada rahmatnya. Faham ni? Apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas dalam maksiat. Semua jenis kemaksiatan dia buat. Kan? Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampunkan semua segala sesuatu dosa Allah ampunkan. Faham ni? Jadi kalau dia sebut itu untuk sedapkan hatinya, untuk kuatkan lagi semangatnya untuk taubat, rujuk kepada Allah, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau dia gunakan sifat pengampunan Allah sebagai lesen untuk dia teruskan kemaksiatannya. Tak apalah. Kenapa? Mencuri. Tak apalah. Teruskan mencuri. Allah kan maha pengampun. Faham? Fir'aun pun diampunkan Allah kalau dia bertaubat. Faham? Apa tak lagi kita yang bukan Fir'aun? Faham? Rupanya dia warisan Fir'aun. Faham ni? Kalau dia gunakan untuk lesen dia sebagai maksiat, itu diharamkan. Itu dipanggil ahmak. Faham? Ahmak? Bukan contoh. Faham ni? Seperti gelaran yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti. Nampak? Dalam riwayat yang lain wala ajizu. Bodoh ni dia ada banyak lafaz. Ajiz. Faham? Bukan aziz. Ajiz. Ain jim zai. Ajaza kan? Kalau fa'ilnya ajiz. Itu bodoh tu. Okey? Tapi dalam riwayat ini dipanggil apa? Ahmaq. Okey?
Antara ajiz dengan ahmak, mana lebih bodoh? Ahmak. Ajiz kah? Ahmak kah? Mazlan? Ya. Mana? Hah? Ahmak. Itu lebih bodoh. Lebih bodoh. Jangan antum guna, saya haramkan antum guna. Ahmak jawab kau ni. Wah, ahmak apa tu? Pandai. Antum jangan begitu. Okey? Wal ahmagu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kita apa? Orang yang pandai. Jadi orang yang pandai ini dia ada banyak. Ada fatana, ada kayis, ada labib. Faham? Ada apa? Ada banyak. Maksud pandai itu. Faham ni? Ada apa? Ada banyak. Itu kata Imam Syafi'i, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi masukkan tu syair Imam Syafi'i itu. Inna lillahi ibadan futana. Sungguhnya bagi Allah tu ada hamba-hambanya yang bijaksana, futana. Jadi itu bijaksana dengan makna, dengan lafaz futana. Ada juga dengan makna labib, ada juga dengan makna kais. Jadi ada banyak dan masing-masing mempunyai makna yang tersendiri. Macam kita lah. Macam kita banyak nama tapi maksud yang sama. Pintar, cerdik, bijak, cemerlang, bestari, semua maknanya sama. Pandai, faham ni? Tapi bahasa Arab tidak. Faham? Sebab tu ada kategori pandai, ada kategori bodoh. Faham? Jadi Quran ni dia menyebutkan sesuai dengan apa yang Allah mau maksudkan. Faham ni? Okey. Jadi orang bijak tu siapa? Ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Memperhitungkan ni maksudnya muhasabah dirinya. Faham ni? Macam kita kata perkataan Sayyidina Ammar bin Yasir hari itu. Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. 3 perkara, siapa yang dapat menghimpunkan 3 perkara ini dalam dirinya, dia telah menyempurnakan iman yang sempurna. Apa yang pertama? Al-insafu fi nafsi, kan? Dia sentiasa muhasabah diri dia. Itu ciri orang bijak lah tu. Faham ni? Orang yang memperhitungkan dirinya dan dia beramal untuk bekalan sesudah mati. Dia tahu akan ada lagi kehidupan selepas mati. Maka dia siapkan dia punya bekalan. So tu kata Imam Syafi'i tadi apa? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia daripada kehidupan mereka dan mereka takut akan fitnah-fitnah nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana. Mereka nampak dunia ini bukan tempat untuk mereka tinggal, tapi tempat untuk mereka tinggalkan. Faham? Kemudian apa? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha subuna. Mereka menganggap bahawa dunia ini seperti manalah lautan dan amal soleh seperti manakah kapal yang menyeberangi lautan. Faham ni? Kalau kapal tu bocor apa berlaku? Karam. Bila mana air masuk dalam kapal, maka kapal akan menjadi karam. Macam itulah manusia. Bila mana dunia masuk dalam hati, maka karamlah hati manusia, maka dia akan jadi cinta pada dunia. Karam dia pada kecintaan kemewahan dunia. Okey? Dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Sedangkan orang yang ahmak, lawan bagi cerdik tadi, kais tadi, ialah orang yang selalu mengikutkan hawa nafsunya. Okay? Dia mengkedepankan nafsunya daripada akalnya. Sebab tu kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, dia kata apa? Tuba liman kana agluhu amiran wa hawahu asiran wa wailul liman kana agluhu asiran wa hawahu aniran. Kata apa? Beruntunglah mereka yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin, nafsunya sebagai banduan, terpenjara. Dan rugilah, celakalah mereka yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya pula terpenjara. Faham? Jadi akalnya ikut dia punya nafsu. Nafsu kata itu, akal pun cakap itu. Faham ni? Tapi orang yang bijak ialah akalnya yang memandu dia punya nafsu. Faham ni? Okey? Orang yang selalu mengikutkan hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah. Nampak? Wa tamanna 'ala Allah. Dia banyak berangan-angan. Okey? Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan pengampunan, tetapi dia tidak mau beramal ataupun bertaubat. Dia kata, aku ni insya-Allah orang soleh je ni insya-Allah. Wah, dia tertipu dengan perkataan insya-Allahnya. Aku ni insya-Allah soleh juga ni. Jadi insya-Allah syurga juga ni insya-Allah. Faham? Insyaallah. Wah.
Dan ketahuilah bahawasanya sesiapa yang mahu menjadi seseorang yang alim. Mau jadi alim? Mau jadi alim? Mau kan tidak? Amin. Tetapi ia tidak berusaha mencari ilmu. Paham? Dan hanya berkata, Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani. Ia berkuasa mencampakkan ilmu ke dalam hatiku tanpa usaha. Paham ni? Seperti mana Allah boleh buat Nabi baca Quran tanpa belajar membaca, seperti itu juga mungkin aku ni boleh ni. Faham? Memang ada ulama gitu. Memang ada ulama yang dia bersungguh-sungguh untuk belajar bahasa Arab, nangis-nangis. Memang langsung dia nak pandai bahasa Arab. Dikutuk dia oleh kawannya, suruh berendak payah belajar bahasa Arab. Faham ni? Akhirnya dia doa. Di tengah-tengah malam dia berdoa. Dia berdoa, ya Allah. Ramai yang hina saya kerana agamamu. Ramai yang perli saya kerana agamamu. Hanya kerana saya tidak pandai bertutur di dalam bahasa Quran. Maka aku minta kepadamu, ya Allah, mudahkanlah urusanku untuk mempelajari bahasamu. Bahasa Quran. Tidur, bangun-bangun terus ke Arab. Tidak ada usaha pun. Paham? Langsung tak belajar. Paham? Bangun-bangun terus fasih bahasa Arab. Nah, ini pemberian Allah lah. Paham ni? Tapi ini orang yang sudah bersih hatinya. Dia belajar memang untuk mendalami agama, bukan untuk borong dengan orang. Pandainya si Mazan cakap Arab. Paham ni? Pandainya dia Arab. Paham ni? Dia belajar bukan untuk dapatkan pujian manusia tu. Memang hanya untuk dapatkan Allah. Itu yang Allah bagi. Paham ni? Kalau kita minta begitu, mungkin Allah kata, kalau aku bagi kau pun, bukan kau boleh bagi sumbangan untuk aku punya agama. Mungkin bahkan kau lebih mencacatkan lagi aku punya agama. Jelas ni? Sebab tu Allah nak bagi kita faham bahasa Arab sampai sekarang. So mungkin ada niat-niat yang buruk di situ. Faham ni? Kalau ulama-ulama para habaib, kalau dia berdoa, mesti dia akan doa ala niyatun salihah. Ala niyatun salihah. Di atas niat-niat yang soleh. Ya Allah, berilah ilmu kepada mereka di atas niat-niat yang soleh. Supaya apa? Supaya kalau ada yang datang ni, niat yang tak bagus, jangan beri ilmu kepada mereka. Tutup ilmu mereka di situ. Faham ni? Okay? Mencampakkan ilmu ke dalam hatiku tanpa usaha dan susah payah. Seperti ia telah mencampakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan aulia. Apa beza anbiya dengan nabiyin? Anbiya tu jamak ke? Anbiya tu jamak kan, nabi-nabi. Kalau nabiyun jamak juga kan? Jamak juga kan? Apa beza dia? Jamak, dua-dua jamak. Anbiya dengan nabiyun. Kalau Allah sebut anbiya, faham? Kalau Allah sebut anbiya dalam Quran kan, misal Allah sebut anbiya, itu merujuk kepada 25 orang nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Anbiya. Bahasa Arabnya dipanggil anbiya. Faham ni? Okay? Tetapi kalau Allah sebut dalam Quran perkataan nabiyin atau nabiyun, faham? Itu merujuk kepada semua para nabi. Yang ada 124,000 yang walaupun namanya tidak disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis. Faham? Jadi kalau dalam Quran, dalam hadis disebutkan nabiyun, faham? Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, ya kan? Bila sebut ma'an nabiyyin, maknanya dia akan masuk surga bersama dengan semua para nabi. Dengan 124,000 tu. Okay? Tapi kalau disebut ma'al anbiya wal mursalin, maknanya itu apa? Khusus kepada 25 orang nabi dan rasul. Sebab tu ada Quran surah yang ke-25, surah yang ke-21 kan? 21 namanya surah Al-Anbiya. Dalam surah tu menceritakan 25 orang nabi dan rasul. Tak ada yang Nabi Daniel, Nabi Syif, tak ada. Sebab itu bukan rasul. Faham ni? Itu beza anbiya dengan nabiyun ataupun nabiyin. Kalau nabiyin tu ada masuk harfun jar lah, faham? Dan aulianya. Aulia ni maknanya para kekasih-kekasihnya, wali-wali. Jamak bagi wali-wali, aulia. Okay? Tanpa susah payah mengulang kaji dan mencatat. Maka orang yang berkata yang demikian sama halnya dengan seseorang yang mahu mendapatkan harta kekayaan lalu ia meninggalkan usaha. Mana boleh? Faham ni? Okay? Ia tidak mahu bertanam. Mana yang bercucuk tanam lah ni? Okay, bertani atau berniaga. Bahkan ia duduk saja di dalam keadaan menganggur sambil berkata, Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, dan baginya segala khazanah yang ada di atas langit dan yang ada di dalam bumi, dan ia berkuasa menunjukkan aku akan sesuatu perbendaharaan
daripada perbendaharaan harta, sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa yang dikurniakan kepada sebahagian hambanya. Memang Allah akan bagi rezeki kepada hambanya tanpa perantaraan kalau hambanya tuh wali Allah. Paham? Aulia. Tapi wali-wali Allah pun berniaga untuk tutup dia punya kewalian. Paham? Supaya orang tak tahu dia tu dia tu wali. Paham ni? Macam ada siapa namanya ni? Saya lupa, Tuan Guru Ustaz kami Ustaz Zulkifli bin Ismail Al-Azhari selalu cerita benda ni. Saya lupa sudah siapa yang di Melaka ni. Saya lupa sudah siapa. Dia tu kalau macam ada orang kebakaran rumah kan, datang pergi rumah dia, minta duit. Dia bukan kerja apa pun. Langsung tak kerja apa-apa. Minta duit dengan dia. Kata, "Tuan, rumah saya baru terbakar." Dia tanya, "Berapa kamu perlukan?" "Dalam 20,000." "Dalam 20,000. Ada lagi yang minta lebih daripada itu." Dia kata apa? Malam ni sebelum Isyak, lepas Isyak datang. Orang tu datang lepas Isyak, bagi sampo, ngam-ngam apa yang dia minta dengan apa yang diberi. 20,000. Dari mana dia dapat duit? Dari mana? Dari khazanahnya Allah. Khazanahnya Allah. Faham ni? Padahal langsung dah kerja. Ini para aulia. Bahkan kalau dia pergi ceramah, orang bagi dia duit. Faham? Untung siapa yang salam dengan dia selepas dia dapat duit. Faham? Biasanya ada orang salam-salam kan? Orang-orang salam nih biasanya ada yang hulur duit dengan dia. Yalah, dia kan dah kerja ulama kan, mengajar saja. Jadi kadang-kadang ada orang salam-salam nih, ada orang hulur duit. Dia pun ambil. Dia akan bagi dengan orang yang salam selepas itu. Jadi untunglah siapa yang salam selepas itu. Paham? Dia akan bagi. Dia tidak perlu pun duit kamu. Dia tidak perlu pun harta kamu. So, dia sudah dapat segala-galanya. Dia sudah dapat Allah, dapatlah segala-galanya. Khazanah Allah tu dia sudah dapat. Paham ni? Jadi orang minta apa pun dia akan kata malam nanti datang. Apa yang orang minta mesti akan dapat. Kadang-kadang yang datang bukan satu orang, 10 keluarga, 5, satu kampung terbakar datang minta bantuan dengan dia. Orang kalau minta bantuan bukan dengan YB, minta dengan dia. Dia mengalahkan YB. Saya lupa siapa nama wali ni di Melaka. Saya lupa siapa nama dia. Nah, ini hebatnya wali Allah. Paham ni? Ini sebab apa? Sebab bersih sudah hati mereka ni. Khazanah Allah, kunci Allah sudah bagi kunci khazanahnya dengan dia. Paham ni? Okay? Kalau macam gitu tak ada masalah lah. Dia kaya pun kayanya untuk bantu orang. Maka apabila engkau dengar perkataan kedua orang ini, sudah tentu engkau menganggap bahawa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh. Iyalah, macam mana mau dapat kekayaan kalau tidak ada pekerjaan? Dan sudah tentu engkau akan mengolok-mengoloknya. Paham ni? Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan dan kekuasaan Allah itu adalah sesuatu yang benar, yang betul. Paham ni? Mereka menghalalkan perbuatan mereka yang salah dengan nama Allah yang betul. Faham ni? Misalnya apa kan dulu masa era-era zaman tabligh dulu datang kan, lepas keluar 3 hari balik rumah pecahkan TV. Faham ni? Berhenti kerja. Kenapa berhenti kerja? Allah ada kuasa, makhluk ada kuasa. Allah boleh bagi rezeki tanpa sebab. Berlawanan dengan sebab. Macam-macam dia cakap. Ini orang yang bodoh. Faham ni? Ini orang yang bodoh. Okey? Sebab dia hanya mengikut dia punya nafsu. Dia menggunakan nama Allah untuk menghalalkan perbuatannya. Jelas? Okey? Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan dan kekuasaan Allah itu adalah maka begitu halnya orang yang arif dalam agama. Okey? Arif itu apa? Arif itu dengan makna faham, bukan tahu, makna faham. Orang yang faham dalam agama. Okey? Mereka akan mentertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampun dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sebarang usaha untuk mencapainya. Maksudnya dengan wasilah taubat. Mau minta ampun dengan Allah tapi tidak ada wasilah perantaraan taubat, macam mana Allah mau ampunkan? Paham ni? Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najm. Okey? Maksudnya, dan bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang dapat diperolehi oleh seseorang itu kecuali sekadar usahanya. Ini antara ayat yang digunakan oleh sebahagian ulama untuk mengatakan bahawa tahlil tu tidak ada. Kan tulis tahlil tu tidak ada. Tidak sampai pahala orang kepada si mati.
Paham? Ini antara dalil dia. Paham? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan dapat apa-apa ganjaran melainkan apa yang dia kerjakan, bukan apa yang orang lain kerjakan, tapi apa yang dia kerjakan sendiri. Jadi kalau kau tahlil setiap malam pun sedekahkan pahala kepada orang yang meninggal tuh takkan sampai. Nah, ini dia punya dalil. Paham nih? Tapi boleh dibidas. Bukankah Nabi bagi tahu apa namanya? Mayat yang di bawah tuh akan diazab dengan apa? Dengan tangisan orang yang di atas, dengan ratapan orang yang di atas, kan? Nabi begitu kan? Jangan meratapi mayat, karena mayat ini akan diazab karena ratapan kamu. Kalaulah ratapan pun menyebabkan orang di bawah diazab, apatah lagi benda-benda yang soleh. Paham? Orang di atas punya sebab dia terkena, hanya karena ratapannya mayat diazab. Itu ratapan, apatah lagi kalau sedekah ayat Quran, zikir-zikir yang soleh, takkanlah itu tidak sampai pula kepada si mayat kesannya. Jadi sebagian ulama kata boleh sampai kepada si mati. Jadi kita ambil pandangan yang mana? Ambil pandangan yang sampai. Paham nih? Jelas. Bahkan Nabi bagi tahu kalau ada orang meninggal cucuk dengan pelepah kurma. Dia punya daun tuh. Selagi mana daun tuh hidup, pelepah kurma tuh hidup. Selagi mana pelepah kurma tuh akan berzikir dan memberi manfaat kepada yang di bawah. Itu pelepah kurma tuh yang tidak ada nyawa. Paham? Apatah lagi orang yang ada hubungan dengan dia, mungkin keluarganya, adik-beradik dia, mak dia, bapak dia, anak dia. Paham nih? Lagilah bagi manfaat. Jelas nih. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya saja kamu akan dibalas oleh Allah mengikut apa yang kamu lakukan. Dan firman-Nya lagi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang baik akan dimasukkan ke dalam syurga. Abrar, orang-orang yang baik. Itu jamak tuh. Ke dalam syurga, lafi na'im, dimasukkan ke dalam nikmat. Syurga lah tuh, Jannatun na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang fujar, orang-orang yang fujar ni apa? Itu isim fa'il kan, fujar. Perbuatannya fajir. Fajir. Paham? Dipanggil fajir. Maknanya yang buat kemungkaran, yang buat kefajiran. Fajir manusia. Sejahat-jahat manusia. Akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha di dalam mencari ilmu dan harta kerana bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, maka begitu pula engkau tidak meninggalkan berbuat bekalan akhirat kerana bersandar kepada kemurahan Allah. Para sahabat pun berniaga, paham? Yang dekat dengan Allah, yang memang tingkat takwanya tinggi, paham nih? Yang memang belajar langsung daripada Nabi, itu pun masih berniaga, apatah lagi antum. Maka janganlah engkau malas berbuat ibadat, kerana Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu sahaja. Dan Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha mengasihani, baik di dunia ataupun di akhirat. Sebab tu kalau kita belajar tafsir Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu, Ar-Rahman tu maksudnya Ar-Rahmanu fid dunya, kasih sayang Allah yang Allah tunjukkan di mana seimbang. Orang kafir pun Allah bagi benda yang sama, orang muslim pun Allah bagi benda yang sama. Faham? Orang yang jahat pun Allah bagi yang sama, orang baik pun Allah bagi sama. Faham nih? Itu dipanggil Ar-Rahman, sifat sayangnya Allah. Tapi kalau di akhirat, Allah guna sifat rahimnya pula. Yang beriman Allah akan beri, yang tidak beriman Allah akan azab. Kalau di dunia sama-sama Allah bagi. Allah bagi makan, minum, oksigen, macam-macam nikmat Allah bagi. Paham? Tapi kalau di akhirat Ar-Rahmanu fid dunya war-Rahim rahimu fil akhirah. Paham? Kemurahannya tidak bertambah dengan ketaatanmu, dan kemurahannya bahwa ia memudahkan bagimu jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan. Ni'mal mawtiyatud dunya fartahiluha tuballikumul akhirah. Sebaik-baik tunggangan ialah dunia, maka naikilah dunia ini, dia akan sampaikan kamu kepada akhirat. Macam kuda lah. Kalau kuda kamu tuh kuda yang baik, kuda yang laju, kuda yang memang yang dipanggil nih? Yang perfect, paham nih? Dia akan sampaikan kamu ke tempat destinasi dengan cara yang
Cara yang baik dengan cara yang laju. Tapi kalau kuda kamu tuh kuda yang sudah mau mati sudah, paham? Jadi maknanya dia akan tidak sampai membawa kamu ke destinasi, bahkan perjalanan kamu pun mungkin akan menjadi buruk. Itu maksudnya. Paham? Maksudnya apa? Kalau dunia kamu tuh bagus, paham? Perbuatan kamu di dunia bagus, amal kamu di dunia bagus, dan saya dunia yang bagus itu akan bawa kamu masuk ke akhirat dengan jalan yang bagus. Tapi kalau kamu di dunia berbuat buruk dengan amal perbuatan kamu, dunia kamu buruk, dunia kamu tidak bagus, maka dunia ini yang tidak bagus ini akan membawa pula kamu ke tempat yang tidak bagus, yaitu neraka. Paham nih? Sebagaimana kamu menunggang dunia, seperti itulah dunia akan membawa kamu. Sama ada ke tempat yang baik, surga, ataupun ke tempat yang buruk, akhirat. Oke? Dengan syarat engkau mampu bersabar menahan syahwatmu. Oke? Untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali, dan inilah kesudahan daripada kemurahannya. Jangka hayat kita hidup di dunia sangat sedikit jika dibandingkan dengan jangka hayat hidup kita hidup di dalam kubur kelak. 50.000 tahun hidup di dalam kubur saja. Kita hidup di dunia berapa tahun saja? Paling lama mungkin 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Kalau lipat 70 tahun tuh bonus lah tuh. Paham nih? Nah. Tapi di dalam kubur 50.000 tahun, 50.000 tahun lamanya tuh. Paham? Maka janganlah engkau berbisik di dalam dirimu dengan lamunan dan angan-angan yang kosong. Paham nih? Apa? Ya man bid dunya ustagal gad garruhu tulul amal. Paham nih? Dia apa? Dia diperbodohkan dengan angan-angannya. Oke? Yang kosong, dan hendaklah engkau mencontohi kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian daripada para anbiya dan juga sholihin. Sebab tu kalau kita minta faham agama, jangan minta faham saja. Ya Allah, berilah kefahaman dalam agama. Jangan berhenti di situ. Paham? Berilah kefahaman dalam agama. Iya, kefahaman dalam agama. Fahaman ni banyak. Fahaman yang betul, fahaman yang salah. Fahaman yang sesat, fahaman yang menyeleweng. Minta Allah bagi faham, tahu-tahu dibagi fahaman yang menyeleweng. Paham? Jadi meminta fahaman ni, ya Allah berilah aku kefahaman seperti mana kefahaman yang Engkau beri kepada para nabi. Itu baru betul. Paham? Maka jangan engkau mengharap menuai buah yang tidak engkau tanam. Oke? Mengharap apa? Mengharap tuai buah yang tidak engkau tanam. Macam mana tuh? Dia tidak tanam buah tapi mengharap dia tuai buah. Lagi teruk dia pergi curi buah orang. Paham deh? Paham ah? Macam tadi tuh, apa? Nasi lemak. Tunggu dia di situ ah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan cucuran rahmat, oke? Dan keampunannya kepada orang yang rajin berpuasa, sembahyang, berjihad dan bertakwa. Ini semua mau dipaksa, tuan-tuan. Amal ini kena paksa. Paham nih? Perang Uhud, perang yang orang orang Islam kalah. Paham? Jumlah orang Islam dalam 700 orang. Jumlah orang kafir 3.000 orang. Paham nih? Sahabat nih 70 orang terkorban. 70.000 orang. Yang balik berapa orang? 630 orang pulang. Yang pulang tuh pula semua sekali ada luka di badan dia. Sekurang-kurangnya 7 luka. Yang pulang. Ada yang apa? Ada yang putus kakinya, ada yang putus telinganya, ada yang tempang kakinya, ada yang dihiris dengan libasan pedang. Sekurang-kurangnya 7, tuan-tuan. Ada yang dipanah, ada yang dilembing. 7 luka di badan mereka. Pulang daripada perang. Sampai di rumah waktu malam sebelum maghrib, sampai di rumah. Sampai di tempat mereka di Madinah, masing-masing ubat mereka punya luka. Paham? Bila sudah diubat dia punya luka, turun wahyu daripada Allah. Suruh pergi kejar pula orang musyrik tu, yang kasih kalah tu. Paham? Kena gerak lepas subuh esok. Paham ni? Antum bayangkanlah, antum sudah luka. Tak payah luka lah, antum penat kerja, balik. Lepas tu isteri ataupun adik suruh minta pergi beli barang. Kita pergi juga tapi mungkin dalam keadaan marah. Paling teruk tidak pergi langsung. Faham? Sebab ialah dalam keadaan penat nanti kan. Ni sahabat punya taqwa yang hebat macam mana. Turun wahyu daripada Allah, wahai Rasulullah, perintahkan semua yang ikut pergi perang Uhud tu untuk kejar orang-orang musyrik tu lepas subuh.
Jadi lepas subuh tu sahabat-sahabat pergi sembahyang, Nabi lepas sembahyang terus Nabi bagi tahu, Allah telah perintahkan kita wahyu daripada Allah untuk kejar orang-orang musyrik, kalahkan mereka semula. Faham? Hebat kan sahabat-sahabat ni tuan-tuan? Tengah luka pun masih boleh pergi masjid. Kan? Tengah luka pun masih boleh pergi masjid. Kita pening sikit siap pening. Tak sudah pergi masjid. Faham ni? Pergi main wahyu pula dia. Wah, main tikam-tikam. Apa teka-teki hari ni? Ada kakinya di ekornya, tapi tinggal di air. Apakah dia? Wah, bingung orang menjawab. Bingung. Ada kakinya, tapi tinggal di air. Bingung orang menjawab. Oh, ketam. Paham ni? Ketam. Ikan duyung. Sekali keluar jawaban, bidadari. Yang tak ada kaitan pada dia punya jawaban. Dia punya jawaban. Paham ni? Antum pernah main kan? Wahwi kan? Jangan kau menipu Rofi. Hah? Dah pernah? Baca-baca siap. Betul ni? Amin pernah main Wahwi? Jo? Main tikam-tikam tu. Itu antum tak main lah. Gameboy antum main kan? Itu menipu. Betul kan? Ambil mangkuk, letak dadu. Tikam kamu tok. Labu. Katam. Wah, ditikam. Faham ni? Macam mana Wali tahu? Wali pernah main juga. Bukan Wali pernah main, Wali pernah tengok orang main. Faham ni? Kan dulu di bawah tinggal kan, jadi banyak meja dibuka. Paling famous bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan lah paling famous dibuka. Faham ni? Rupa-rupanya baru Malim tahu. Hadis Nabi bagi tahu syaitan diikat, rupanya di batu 4 semua. Faham ni? Okay? Semua syaitan diikat, rupanya dilepas di batu 4. Patutlah semua berkeliaran buka gembok tu. Tikam. Faham ni? Ini sahabat ni. Sakit tu pergi masjid. Ada yang kena libas, yang masih luka, yang masih terbuka. Antum bayangkan, masih terbuka dia punya luka, pergi masjid. Nabi kata apa? Kita kena gerak sekarang. Pergi panggil semua yang ikut pergi perang Uhud tu kena turun juga. Faham? Ini semua pergi dalam keadaan sakit tu. Antum bayangkan bagaimana sifat sahabat. Benda ni tak akan datang kalau tak dipaksa. Faham? Ada 2 orang adik-beradik, dengar. 2 orang adik-beradik ni kaki mereka puntung, kena libas. Bila mana mereka mendengar berita ni bahawa semua yang pergi Uhud kena pergi bergerak, mereka bincang, macam mana kita ni bang? Kita ni tak ada kaki sudah ni. Ada cara kah? Abang dia cakap, okey begini, merangkak kita merangkak. Ni adik-beradik ni. Abang dengan adik merangkak ni. Merangkak. Okey begini, macam mana caranya mesyuarat, berfikir. Okey begini. Adik dia kata, okey bang, aku seret kau sekali, kau di depan, lepas tu kau seret pula aku. Berseret-seret 1 kilometer sampai depan Masjid Nabawi. Masya-Allah. Sebab apa? Kena dipaksa. Iman sahabat. Jadi benda ni tak akan datang kalau tak dipaksa. Faham ni? Jadi iman mereka begitu. Sebab tu Allah muliakan. Faham ni? Kita tak ada begitu. Susahnya tu mau seret tu. Faham? Si abang seret si adik. Si adik di depan, si adik pula seret abang. Berjalan-jalan 1 kilometer sampai depan Masjid Nabawi. Ini benda ni kena dipaksa. Faham ni? Itu iman sahabat. Okay? Yang moga-moga Allah bagi kita ni, golongkan kita dalam golongan orang yang memaksa diri untuk ibadah. Faham? Ringkas kata, peliharalah anggotamu yang zahir daripada maksiat yang telah disebutkan sebelum ini, dan ketahuilah bahawa perbuatan anggotamu yang zahir ini hanyalah timbul dari arahan yang datang dari dalam hatimu. Okay? Dan apabila engkau bermaksud memeliharakan segala anggotamu yang zahir, maka mulakanlah perbaikan itu dengan membersihkan hatimu. Sebab tu ulama kata apa? Man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Okay? Siapa yang memperelokkan dalamannya, Allah akan perelokkan luarannya. Senang. Faham ni? Sebab tu orang-orang soleh ni wajah mereka bercahaya. Faham? Wajah mereka berseri-seri. Sebab apa? Sebab di dalam mereka tu mereka sudah bersihkan. Jadi otomatik luaran tu Allah bersihkan mereka. Faham ni? Okey? Maka mulakanlah perbaikan dengan membersihkan hatimu, dan inilah yang dinamakan dengan apa? Dengan taqwa batin. Dan hati yang ada di dalam dadamu itulah yang dinamakan dengan mudghah, yaitu seketul yang apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh anggotamu, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh anggotamu. Dan kebersihan hati itu hanyalah dicapai melalui al-muraqabah. Apa dia muraqabah ni? Menghadirkan hati bersama. Apa? Menghadirkan hati. Muraqabah ni maksudnya apa? Kita
dating dengan Allah itu maksudnya. Muraqabah. Maknanya berdua-duaan dengan Allah. Itu maksudnya. Maksudnya dia banyak menghadirkan Allah di dalam kehidupan dia. Wallahu taala a'lam. Jadi besok kita masuk fasal yang kedua tentang cara meninggalkan maksiat. Tak lama lagi habis ni, sikit. Ta'limul muta'allim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. Mak aku tak ada baris. Okey, shalom. ولقد كان لمحمد بن الحسن مال كثير حتى كان له ثلاثمائة من الوكلاء على ماله فأنفقها وأنفقه كله في العلم ولم يبقى له كله في العلم والفقه كله في العلم والفقه ولم يبقى له ثوب نفيس فرآه أبو يوسف رحمه الله تعالى في ثوب خلق فأرسل إليه ثيابا نفيسة فأرسل إليه ثيابا نفيسة فلم يقبلها فقال أجل لكم وأجل لنا. Okay. Walaqad kana li Muhammad bin al-Hasan. Okay, Syekh Muhammad bin al-Hasan malun kathirun. Dia mempunyai harta yang sangat banyak. Dia kaya raya. Okay? Hatta kana lahu 300 min al-wukala. Okay, ala malihi. Sampaikan apa? Sampaikan untuk menguruskan dia punya harta saja, dia perlukan 300 orang pengurus. Untuk uruskan harta dia saja. Macam mana lah ini? Siapa? Siapa ni? Bukan Bill Gates tu, bang. Kalau kita jumpa Qarun, faham ni? Qarun kan? Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya waylatana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hablin 'adzim. Quran sebut bila mana Qarun keluar, faham? Dengan dia punya unta-unta. Satu unta bawa 100 kunci perbendaharaan. Gedung lah ni, gedung harta. Satu unta bawa 100 kunci. Dia bawa berapa unta? 100 ekor unta. Faham? Satu unta bawa 100 kunci. Kunci apa? Kunci gedung. Gedung tu besar. Faham? Semuanya harta di dalam. Emas. Faham ni? Dia bawa satu unta 100 kunci. Jadi dia bawa keluar 100 ekor unta. Ha, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Bila mana dia keluar saja, orang lain semua tengok, "Woi, ya wailatana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin 'adzim." Orang kampung semua, "Ya Allah, alangkah bagusnya kalau kau bagi aku kaya macam dia ni." Faham? Sebab terkesan dengan harta dia. Faham ni? Sebab tu bila mana kita gali harta di tanah, faham ni? Jumpa kita sebut apa? Harta Qarun. Faham ni? Sebab lampau banyaknya harta Qarun sampai itu pun dipanggil harta Qarun. Faham ni? Sampaikan yang hebatnya di Malaysia orang buat apa? Pencarian harta Qarun di Malaysia. Paham ni? Padahal hartanya tertanam di Arab. Cari di Malaysia, jumpa tidak? Ahmak. Paham ni? Di Arab hartanya, antum cari di Malaysia dapat tidak? Tidaklah, paham ni? Okay? Jadi dia perlu 300 orang pengurus untuk urus dia punya harta saja. Paham ni? Okay? Tetapi semua hartanya itu dia buat apa? Wa anfagahu kullahu. Bukan ba'dah, kullah. Paham? Kan Coca-Cola. Wa anfagahu kullahu. Dia infakkan semua hartanya itu untuk apa?
ilmu dan juga fiqh. Infakkan untuk orang belajar ilmu, infakkan buat madrasah untuk orang belajar fiqh, macam-macam dia buat. Okey? Walam yabgalahu thabun nafisun. Sampaikan tak tinggal pun pada dirinya pakaian yang bagus. Nampak? Pakaian yang bagus pun tak ada. Ni orang kaya, pakaian yang bagus pun tak ada. Faham ni? Semua hartanya tu dia infakkan. Fara'ahu Abu Yusuf fi thawbin khaligin fa arsala ilaihi thiyaban nafisatan falam yakbalha. Maka suatu ketika Syekh Abu Yusuf melihat dia ni Muhammad bin Hasan ni dengan pakaian yang buruk tu. Maka apalagi Syekh Abu Yusuf ni kan orang yang baik juga, penyedekah juga, dermawan juga, dia pun pergi beli baju untuk bagi kepada Muhammad bin Hasan ni. Okey? Falam yakbalha. Tapi Syekh Muhammad bin Hasan ni tidak menerima. Tengok apa dia kata. Ajil lakum wa ajil lana. Dia kata dunia tu untukmu, untukku akhirat. Ya, faham? Untukmu dunia, tapi untukku akhirat. Faham ni? Kita tak apalah korbankan akhirat untuk dunia. Faham? Kita begitu. Kita sanggup korbankan akhirat demi harta dunia, tapi ulama tidak. Dunia mereka korbankan, akhirat mereka selamatkan. Paham ni? Dunia akhirat ni ibarat apa? Ibarat dunia tu berada di kepala antum. Paham? Dunia, bukan, akhirat tu ibarat di kepala antum. Dunia berada di tangan antum. Okey, antum pegang sesuatu lah, antum pegang sesuatu. Kemudian antum letak telur di atas kepala. Okey? Yang di sini antum pegang coki-coki misalnya. Okey, coki-coki dua ni. Okey? Kemudian kamu letakkan telur di atas. Kalau telur tu jatuh, apa antum buat? Buang coki-coki, selamatkan telur. Faham ni? Itulah ulama umpamakan dunia dan akhirat. Ulama letakkan akhirat di kepalanya, dunia di tangannya. Bila dia nampak akhiratnya sudah goncang, dia akan lepaskan dunia, selamatkan dia punya akhirat. Kita terbalik, akhirat di sini, dunia di sini. Bila kita nampak dunia kita macam goncang sudah, sanggup lepaskan akhirat demi selamatkan dunia. Itu kita. Faham? Terbalik. Ajil lakum wa ajil lana. Dunia untuk kamu, akhirat untuk kami. Masih ada yang borong nanti. Mau burger? Dah, ajil lakum, ajil lana. Suara siapa tu? Halo. لعله إنما لم يقبله وإن كان قبول الهدية سنة لما رأى في ذلك Madallatan li nafsi. Kata apa? Wa 'allamahu innama lam yakbaluhu wa in kana qabul hadiyatu sunnatun. Dia kata apa? Boleh jadilah Muhammad bin Hasan ni dia tidak menerima hadiah, okey? Walaupun hukumnya sunnah kan, menerima hadiah ni kan, saling memberi hadiah, tahadu tahabbu, saling beri hadiah kamu akan saling berkasih kasih sayang. Tapi boleh jadi kenapa dia nak menerima? Lima ra'a fi dzalika madallatan li nafsi. Boleh jadi kalau dia pakai itu, satu mungkin dia jadi sombong, satu lagi madallatan li nafsi, mungkin akan mencemarkan dirinya. Faham? Mungkin dia pernah bersumpah, mungkin dia pernah bernazar, mungkin dia pernah haramkan dirinya pakai benda-benda yang baru, benda-benda yang baik. Faham ni? Jadi mazallatan, mungkin kalau dia pakai itu akan mencemarkan dia punya diri. Faham ni? Mungkin itu sebab dia tak terima. Faham? Shalom. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil mu'mini ay yuzilla nafsahu wa hukiya anna fakhrul islami rahimallahu ta'ala al-arsabani jama'a Okey, bas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Laisa lil mu'min ay yudhilla nafsa. Ada kan hadis ini? Okey. Tapi kata apa? Tidak ada alasan bagi orang mukmin untuk mencemarkan diri sendiri. Dia begini banyak kisahnya. Syekh Abu Yusuf, dia pernah jadi qadhi. Dia pernah pegang jawatan sebagai qadhi. Faham? Jadi Muhammad bin Hasan ni dia takut duit yang dia dapat, yang dia beli, yang dia hadiahkan baju tu hasil daripada gajinya yang dia kerja sebagai qadhi. Dia takut kalau ada waktu-waktu kerjanya tu dia curi tulang. Faham? Dia tak taat kepada dia punya bos. Faham ni? Dia takut hartanya itu daripada gajinya dia belikan jubah tu. Sebab tu Muhammad bin Hasan tak mau pakai. Ini waraknya ulama. Faham ni? Wa hukiya
أن فخر الإسلام الأرسابندي رحمه الله تعالى جمع قشور البطيخ الملقاة في المكان بطيخ الملقاة بطيخ الملقاة في مكان خال فأكلها فرأته جارية فأخبرت بذلك مولاها فاتخذ له دعوة فدعاه إليها فلم يقبل بهذا. Kira-kira dihikayatkan bahwa Syekh Fakhrul Islam yang namanya Al-Arsabandi. Al-Arsabandi, bukan Bandi Amuk. Oke, Al-Arsabandi. Tuh, kenal Bandi Amuk? Hah? Kenal kan enggak? Amuk. Hah? Bandi enggak? Amuk. Amuk kenal. Bandi enggak kenal. Bandi lah nama si Amuk tuh. Apa tuh? Kenal kan si Amuk? Enggak kenal? Nah, penyanyi yang pakai topeng tuh. Nama penyanyi itu Bandi. Bandi Amuk. Wow. Amuk udah kenal, Bandi udah kenal. Aduh. Oke. Asrul kenal. Asrul kenal, Syarif Timizi tak kenal. Lebih kurang begitu. Oke. Dikata apa? Hikayat daripada Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi. Oke. Apa dia buat? Rahimahullah. Dia kata apa? Jama'a kusyurul bitikh. Oke, mulqati fi makanin khalin fa'akalaha. Apa dia buat? Dia selalu mengais kulit-kulit bitik. Bitik ni apa? Bukan betik. Tembikai. Faham? Bitik tu tembikai. Faham? Di situ siapa? Timun, Masya Allah. Peta menuntut kah? Iya, timun. Bitik ni makna semangka. Semangka ni tembikai lah kan? Iya. Oke? Kusyur bitikh al-bulqati fi makanin khalin fa'akalaha. Dikata apa? Dia kais kulit. Ya kan, lepas kita makan betik tu kan? Kan ada dia punya kulit tu. Kadang-kadang kan masih ada tinggal sisa kan? Itu yang dia kait. Kalau timun apa kamu kait? Paham? Itu tembikai itu dia kait. Paham ni? Oke. Dia buat di mana tuh? Fi makanin khalin. Apa khal? Tempat yang sunyi. Paham? Dipanggil ghurfatul khala. Kalau tandas ni dalam bahasa Arab dipanggil ghurfatul khala, tempat persembunyian. Tandas ni dipanggil ghurfatul khala, tempat persembunyian. Okey? Baitul khala. Sebab tu kata ulama, Islam ni mengajarkan adab daripada Baitullah sampai Baitul Khala. Daripada rumah Allah sampai rumahnya syaitan diajarkan adab. Faham ni? Makanya khalin ni maknanya tempat bersembunyi. Fakalah, kemudian dia mana? Dia makan, dia mangan. Fara'athu jariyatun, maka jariyatun dia punya jiran, okey? Ada satu orang budak perempuan lah jiran dia. Nampak fa akhbarat bidzalika maulaha, maka dia laporkan kepada maula ni banyak makna. Maula ni boleh jadi Tuhan. Okey, maula ni boleh jadi Tuhan. Maula juga boleh dengan makna hamba. Sebab itu Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' hambanya Ibnu Umar. Maula juga. Faham ni? Maula ni boleh jadi hamba, boleh jadi Tuhan, boleh jadi tuan, boleh jadi penghulu. Nampak? Boleh jadi makna yang berlawanan dengan makna yang bertentangan tu makna maula. Faham ni? Okey, Maulana. Cakap kan? Maulana Tuhan kami. Maulana penghulu kami. Maulana hamba kami. Boleh jadi banyak makna. Faham? Maulana antum. Faham? Maulari. Itu antum, faham ni? Kalau Maulana dia tidak. Okey? Jadi fa akhbarat bidzalika maulaha, maka dia pun pergi bagi tahu tuan dia, majikan dia. Sebab dia hamba kan? Dia pergi bagi tahu dia punya tuan. Fattakhadha lahu da'watan, maka dia pun diajak dakwatan, maknanya diajak, okey? Untuk apa? Untuk datang ke rumahnya untuk makan. Fada'ahu ilaiha, maka dia pun datang, okey? Falam yaqbal hadha, tetapi dia tidak menerima dia datang tapi tidak menerima jemputan untuk makan tersebut. Faham ni? Sebab apa? Sebab takut-takut pun mencemarkan dia punya maruah. Faham? InsyaAllah.
فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في أموال الناس. Halo? لا يطمع في أموال الناس. قال عليه الصلاة والسلام Sallallahu alaihi wasallam. إياك والطمع فإنه إياك والطمع فإنه فقر حاضر. Okey, wahakadha. Dan seterusnya demikianlah. Ini masuk bab tamak dan juga loba. Tamak dan kedekut. Okey? Yang bagi li talibil ilmi ayyakuna dha himmatin aliyatin. Maka dianjurkan kepada siapa? Talibul ilmi, penuntut ilmu. Ayyakuna dha himmatin aliyatin. Dia perlu memiliki himmah yang tinggi. Maruah yang tinggi. Kepribadian yang tinggi. Faham? Okey? La yatma'u fi amwalin nas. Dan tidak perlu tamak dalam mengharapkan harta-harta manusia. Nabi SAW bersabda, Iyaka wa tam'a fa innahu faqrun hadirun. Jauhilah kamu daripada sifat tamak, kerana dengan tamak berarti kefakiran telah pun terjadi. Faham ni? Sifat tamak akan melahirkan sifat fakir. Insyaallah. ولا يبخل بما عنده من المال بل ينفق على نفسه وعلى غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم في الفقر فخافة الفقر وكانوا في الزمان الأول Okey, bas. Wala yabkhal bima indah. Okey, minal mal. Ingat ni, janganlah kamu kedekut dengan apa yang ada di sisi kamu dari segi harta. Faham? Kalau ada harta, jangan kedekut. Bal yunfik. Bahkan tetapi belanjakanlah untuk siapa? Ala nafsihi, untuk diri sendiri, wa ala ghairihi, dan juga orang lain. Faham ni? Belanja untuk diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Okey? Garan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu kulluhum fil faqri makhafatal faqri." Okey? Kerana khawatir sifat kedekut ni melarat, maka semua manusia telah menjadi melarat. Maksudnya apa? Kerana takut sifat kedekut ini jadi pada orang, maka semua orang menjadi kedekut. Faham ni? Maknanya apa? Maknanya dia takut orang lain ada harta yang dia ada, maka semua orang menjadi kedekut. Faham? Insyaallah. وكانوا في الزمان الأول يتعلمون الحرفة ثم يتعلمون العلم حتى لا يطمعوا في أموال الناس وفي حكمة من استغنى بمال الناس افتقر. Okey. Dikata apa? Para wakanu fi zamanil awal, para pelajar di zaman yang awal, di kurun-kurun yang awal itu apa? Okey? Yata'allamuna al-hirfata thumma yata'allamuna al-ilma. Mereka latihan juga bekerja, kemudian belajar juga ilmu agama. Sehingga mereka tidak pernah bersikap tamak. Faham? Sebab mereka kerja, belajar juga. Kerja, kemudian habiskan duit mereka untuk belajar pula. Kemudian kerja lagi. Jadi sifat tamak itu tidak ada. Okey? Terhadap harta hatta la yatma'u fi amwalin nas, sehingga kan mereka tidak tamak berkeinginan untuk mendapatkan harta manusia. Wa fil hikmati, kerana di dalam perkataan hikmah disebutkan man istaghna bimalin nas iftagara. Siapa yang merasa cukup dengan harta orang lain, maka artinya dia telah pun fakir. Dia pun telah pun miskin. Dia telah mempunyai penyakit. Faham ni? Siapa yang merasa cukup dengan harta orang. Insyaallah. والعالم إذا كان طماعا لا يبقى له حرمة العلم ولا يقول بالحق ولهذا كان
ولهذا كان يتعوذ صاحب الشرع Sahibus syar'i صاحب الشرع عليه السلام ويقول Sahibus syar'i sallallahu alaihi wasallam. Sahibus syar'i itu Nabi lah. Pemakna sahib tu apa? Sahib. Sahib dengan makna pemilik ataupun pembawa. Macam kita kata apa? Macam kita sebut nama ulama, Al-Hafiz As-Sakhawi sahibu qaulul badi' fi salati Al-Habib Syafi', ataupun Al-Imam Al-Bukhari sahibu Sahih Al-Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari pemilik Sahih Bukhari, pengarang Sahih Bukhari, sahih. Jadi bila disebut sahibu syar'i, pembawa syariat. Siapa pembawa syariat? Nabi lah. Faham? صاحب الشرع عليه السلام ويقول أعوذ بالله من طمع يؤدي إلى طبع وينبغي ألا Okey, bas. Dia kata apa? Wal alimu, yang tadi itu orang awam. Ini untuk orang alim pula. Wal alimu idza kana tamma'an. Orang alim itu, ulama itu, bila mana dia berbuat, ada mempunyai sifat tama', la yabqa lahu hurmatul ilmi. Maka dia tidak ada tidak ada pada dirinya kebesaran ilmu. Maka hilanglah pada dirinya kebesaran ilmu, wala yaqulu bil haq, dan dia tidak akan bercakap benar. Mula sudah dia untuk tidak bercakap benar. Faham ni? Pemimpin cakap itu, dia pun cakap itu. Pemimpin cakap ini, dia pun cakap ini. Pemimpin buat salah, pemimpin suruh dia cari dalil untuk betulkan kesalahan pemimpin. Dia akan buat. Faham? Hilang sudah dia punya maruah tu. Walihada, oleh kerana itulah, kana yata'awwadhu sahibu syar'i sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab inilah sahibu syar'i Nabi Muhammad sentiasa berlindung kepada Allah dan katanya a'udzubillahi min tam'in yudni ila tab'in. Aku berlindung kepada Allah dengan sifat at-tama' yudni ila tab' yang akan membawa kepada keaiban dan kebinasaan. Okey? Jadi antum boleh amal ni, a'udzubillahi min tam'i yudni ila tab'i. Okay. Tukar syatu tam'i dengan tab'i. A'udzubillahi min tam'i yudni ila tab'i. Insyaallah. وينبغي ألا يرجو إلا من الله تعالى ولا يخاف إلا منه ويظهر ذلك بمجاوزة حد الشرع وعدمها فمن عصى الله تعالى وينبغي ألا يرجو إلا من الله تعالى ولا يخاف إلا منه. Dan hendaklah para pelajar penuntut ilmu itu la yarju illa min Allah, tidak berharap selain daripada Allah, wala yakhafa illa minhu, dan tidak takut selain daripada Allah. Berharap dengan Allah, takut pun pada Allah. Okey? Dan apa ni? Wa yadhharu dzalika bimujawazati haddi syar'i wa 'adamiha. Sikap ini dapat diukur. Sikap apa? Sifat bergantung kepada Allah dan takut kepada Allah ni dapat diukur dengan apa? Dengan seberapa banyak dia menyimpang daripada batas agama ataupun sama sekali tidak menyimpang. Tengok berapa banyak dia kekal dalam agama, berapa banyak dia menyimpang daripada agama. Di situlah diukurnya sebanyak mana takut dia dengan Allah dan sebanyak mana berharapnya dia dengan Allah. Shalom. فمن عصى الله تعالى خوفا من المخلوق فقد خاف غير الله تعالى. Tamam. Barang siapa yang menderhakai Allah, langgar perintah Allah, okey? Faman 'asallaha ta'ala khaufan minal makhluqi. Barang siapa yang menderhakai Allah kerana takut kepada manusia, takut kepada makhluk. Faham? Dia mau sembahyang, bosnya kata tak boleh sembahyang hari ini, potong gaji RM30. Wah, terus nak sembahyang. Faham? Dia takut siapa? Makhluk daripada Allah. Fagat khafa ghairallahi ta'ala, maka artinya dia telah takut kepada selain daripada Allah. Faham? Dia ada Tuhan lain selain daripada Allah yang dia takut. InsyaAllah. فإذا لم بأس الله تعالى Pada ba'si, ya'si, maksiat kan? فإذا لم يعص الله تعالى لخوف المخلوق وراقب حدود الشرع فلم يخف
غير الله تعالى بل خاف الله تعالى. Okey, jadi tidak semua perkara yang kita takutkan kepada makhluk berarti kita telah menduakan Allah, tidak. Faham ni? Macam misal apa? Apa ni? Ada taman buaya kan? Taman buaya. Okey, ada orang cakap Allah Maha Kuasa, makhluk ada kuasa. Corona ni tak ada apa-apa. Takutlah pada Allah, bukan pada corona. Faham ni? Cukup buang dia pergi tu. Pergi apa? Sarang buaya tu. Takutkah tidak? Nah, berani ke dia tidak? Faham ni? Jadi takut dengan anjing, takut dengan buaya, takut dengan hantu. Selagi mana dia tetap menjalankan perintah Allah, itu tidak dikira sebagai menderhakai Allah. Faham ni? Okey? Kejap. Mana tadi? Okey? Falam yakhfa ghaira Allah Ta'ala bal khaf Allah Ta'ala. Tetapi itu juga disebut kepada takutkan Allah. Wa kadza fi janibir raja. Maka begitu pula kaedahnya dalam hal pengharapan. Maknanya berharap kepada makhluk dan berharap kepada Allah. Kalau dia meminta kepada manusia tapi hatinya masih juga dengan Allah, itu tidak dikira berharap kepada makhluk juga. Faham ni? Shalom. Okey, kita masuk dalam metod menghafal. Kaifiyatul hifz. Cara untuk menghafal, kaedah menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay ya'udu wa Ya'ud. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay ya'udda. Mana boleh ya'udu, kan ada alif nun di situ, an tu. Yang bagi anjak. ya'udu wa yuqaddira. يعود ويقدر لنفسه تقديرا في تكراره فإنه لا يستقر قلبه حتى يبلغ ذلك مبلغ. Tamam. Wa yanbaghi li talibil ilmi. Hendaklah penuntut ilmu itu, Saiful. Okey? Ay ya'udda wa yugaddir li nafsihi takdiran fi tikrar. Hendaklah dia menentukan. Okey? Membilangkan dan menentukan seberapa banyak perkara yang dia mau hafal. Maksudnya target. Faham? Dia kena target. Okey, ini mau hafal hari ini hafal sampai sini. Besok hafal sampai sini. Hari ini ulang sampai sini. Dia kena target. Kerana apa? Fa innahu la yastagirru qalbuhu hatta yablugha dzalikal mablagh. Kerana hati ni tak akan merasa puas lagi hafalannya belum dapat dihafal. Itu kalau antum kan orang yang menghafal ni, dia selagi dia tak capai dia punya target tu, selagi itu hatinya kan bergoncang, tak puas, kena hafal je. Jadi dia kena letak target. Faham ni? Sebab kalau antum tak letak target, ibarat antum memanah tanpa ada target, menembak tanpa ada target, sembarang saja antum tembak, tak akan menepati sasaran. Faham ni? Jadi kena ada target baru lepaskan. Itulah target dari segi hafalan. Faham? Wa yanbaghi li talibil ilmi. Apa kitab? Mari baca. وينبغي لطالب العلم أن يكرر سبق الأمس 5 مرات. Berapa kali? 5 kali. وسبق اليوم الذي قبل الأمس 4 مرات. Berapa kali? 4 kali. وسبق الذي قبله 3. Berapa kali? 3 kali. والذي قبله 2. والذي قبله 1. فهذا عدا إلى الحفظ. Tengok, digalakkan, dianjurkan, ditekankan bagi murid itu untuk menghafal pelajaran hari semalam. Kemarin punya. Okey? 5 kali. 5 marat 5 kali sehari. Faham? 5 kali sehari. Ambil Aisyah. Ba? Okey. Yang semalam punya berapa kali?
Okey. Kemudian wasabgal yaumil ladzi qabla al-ams arba'a marrat. Kalau ams ini maksudnya semalam. Kemarin. Ams ini kemarin. Ams. Yaumil ams maknanya hari semalam. Okey. Qabla al-ams sebelum kemarin. Lusa. Faham? Lusa lah. Faham ni? Kemarin 5 kali. Bukan lusa. Lusa akan datang kan? Apa? Sebelum kemarin. Nah. Gablal ams. Gabla kan sebelum. Ams kan kemarin. Gabla ams. Tulat apa? Otakmu yang berulat nih sebenarnya. Tulat tuh akan datang lagi. Yang kemarin. Kemarin 5 kali. Sebelum yang kemarin lagi. Kemarin-kemarinnya. Ups. Wah. Berapa kali? 4 kali. Wasabagal ladzi qablahu salatan. Yang kemarinnya lagi 3 kali. Walladzi qablahu itsnain. Yang kemarinnya lagi 2 kali. Walladzi qablahu wahidan. Yang kemarinnya lagi 1 kali. Paham ni? Yang kemarin maknanya 1 hari 5 kali. 2 hari 4 kali. 3 hari 3 kali. 4 hari 2 hari. 5 1 kali. Paham ni? Fahada ada ila hifzi. Cara ini mempercepatkan hafalan antum. Paham? Mempercepatkan hafalan antum. Wa yanbaghi alla ya'tada al-mukhafatata fi at-tikrari li'anna ad-darsa wa at-tikrari yanbaghi an yakunu bi quwwatin nashatin. Dikata apa? Hendaklah dia tidak membiasakan suara membisik dalam menghafal. Jangan menghafal. Jangan begitu, paham nih? Jangan menghafal Jangan menghafal diam, maksudnya. Paham nih? Paham ya? Jangan, paham ha? Kalau mualim kena buat muka begitu, si Kevin tak payah. So, mukanya memang begitu. Paham? Okey? Dia kenapa? Kerana belajar dan menghafalkan itu li'anna darsa wa tikrar, belajar dan mengulang ini yang bagi ayyakuna bi quwwatin nashatin. Dia kenapa? Belajar dan menghafal ini sangat ditekankan dengan suara yang kuat, dengan semangat yang kuat. Paham? Suara yang kuat. Paham? Suatu kamu antum pergi madrasah tahfiz, mana ada orang hafal? Tak ada. Paham tak? Tak ada. Semuanya suara kuat. Wala yajhara jahran. Tapi kuat pun wala yajhara jahran. Jangan sampai dengar satu kampung. Ini seluruh alam dengar. Faham nih? Jangan terlampau kuat pula sampai mengganggu orang lain. Wala yujhida nafsahu. Okey? Dan jangan pula buat diri sendiri tu kepayahan kaila yanqati'a 'ani tikrar, sampai dia tak mampu lagi untuk mengulang. Faham nih? Terlampau sulit dia punya cara sampai akhirnya tidak pula dia mengulang. Faham nih? Fa khairul umuri awsatuha. Ini hadis Nabi. Ini kata apa? Sebaik-baik perkara itu adalah yang sederhana. Baca. Last. Waqiya anna Aba Yusuf kana yudhakiru fiqha ma'al fuqaha'i bi quwwatin nashatin wa kana sihruhu yata'ajjabu fi amrihi wa yaqulu ana a'lamu annahu ja'i'un lapar annahu ja'i'un munzu 5 ayyamin wa ma'a dhalika annahu yunadhiru ma'al quwwati wa nashati wa yanzuru. Okey, bas. Okey. Dihikayatkan daripada Syekh Abu Yusuf, okey? Rahimahullah, kana yudhakiru al-fiqha ma'al fuqaha. Syekh Abu Yusuf rahimahullah, apabila dia bermuzakarah fiqh dengan geng-geng fiqh, ulama-ulama fiqh, biguwatin wa nashatin, dengan suara yang kuat, dengan semangat yang kuat. Wa kana sihruhu yata'ajjaba fi amrihi wa yaqul. Sedangkan orang yang tahu siapa Abu Yusuf ni, maknanya yang kenal Abu Yusuf ni, dia kata apa di sini? Dia punya ipar, dia punya orang rumahnya. Bila dia nampak Abu Yusuf ni,
Dia tahu sebenarnya ana a'lamu, dia kata. Aku tahu yang sebenarnya dia tuh ja'i mud khamsati ayamin. Tidak makan sudah 5 hari. Dia tuh lapar sudah tuh, tidak makan sudah 5 hari. Wa ma'adzalika annahu yunadhiru ma'al quwwati wan nasyat. Tapi walaupun tidak makan 5 hari, tetap bersemangat membahaskan ilmu. Walaupun tidak makan selama 5 hari. Paham nih? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hada wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.